semangat putri macam tadi, saya nampak saya kena naik rostrum untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Muhammad Datuk Timbalan Komisi Tetap, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, Yang Amat Berhormat Tan Sri Timbalan Presiden, Yang Berhormat Naib Presiden, Ketua-Ketua Sayap, ahli-ahli majlis tertinggi, seterusnya sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Antara mesej yang paling penting yang dibawa oleh Presiden adalah perubahan generasi dan perubahan demografi yang sedang berlangsung dalam negara kita. Dalam ucapan dasar beliau pada hari Khamis yang lalu, Presiden telah merungkai pola perubahan ini secara terperinci, khususnya menyentuh soal peningkatan pengundi baru yang rata-ratanya datang dari golongan muda. Yang Amat Berhormat Presiden telah menyebut bahawa pada hari ini majoriti rakyat kita dilahirkan pada pasca Hari Merdeka. Hari ini 42% daripada 13.1 juta pengundi adalah pengundi muda. 80% daripada 2.9 juta pengundi baru yang telah daftar semenjak pilihan raya umum yang lepas adalah pengundi muda. 2.9 juta ini bakal menjadi golongan penentu pada pilihan raya yang akan datang. Kawasan-kawasan parlimen yang menang dengan majoriti yang tidak kecil, tidak besar, tetapi melihat jumlah pengundi baru berlebih daripada majoriti yang lama. Contoh kawasan saya, penambahan pengundi seramai 15,000 lebih, majoriti tak sampai 6,000. Inilah golongan penentu dalam pilihan raya akan datang. Perubahan ini tuan-tuan dan puan menuntut kepada satu pendekatan baru, satu politik baru, satu keterangkuman inklusiviti di mana UMNO dilihat menjadi juara kepada orang muda, menjadi pilihan kepada orang muda. Lantaran itu tuan-tuan dan puan, saya mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada Kerajaan Malaysia kerana baru-baru ini apabila dibentangkan belanjawan bagi tahun 2013, tak pernah kita melihat satu belanjawan yang begitu mesra untuk generasi muda dan orang muda. Daripada bantuan rakyat satu Malaysia yang diberikan kepada si bujang, daripada telefon pintar yang akan diberi diskaun ataupun rebate, pinjaman untuk usahawan muda, skim latihan untuk orang muda, diskaun buat PTPTN, dana IM4U bagi kerja-kerja kesukarelawanan. Kita melihat bahawa inilah pendekatan yang diamalkan oleh Presiden. Beliau melihat bahawa orang muda adalah kumpulan yang perlu kita tawan sekiranya kita nak mempertahankan Putrajaya. Dan Alhamdulillah, pada hari ini tuan-tuan dan puan, kita mempunyai seorang Presiden dan Perdana Menteri yang mesra kepada golongan generasi muda dan pengundi muda. Tuan-tuan dan puan dan saudari sekalian, Pergerakan Pemuda UMNO juga turut melihat pendekatan Presiden. Tauladan yang baik bagaimana kita dapat buat kerja sama, tidak melihat golongan muda sebagai satu kelompok, satu kumpulan, tetapi melihat mengikut segmennya, mengikut titik sentuhan touch pointnya. Bagi mereka yang mencari kerja, kita buat Karnival Kerjaya. Bagi mereka yang membeli rumah, nak beli rumah, kita buat Expo pembelian rumah pertama. Bagi mereka yang nak melanjutkan pelajaran, kita buat skim beasiswa. Kepada mereka yang rumahnya rosak, kita ada Jelajah One Malaysia. Bagi mereka yang nak diperkasakan golongan pekerja, kita tubuhkan Sekretariat Pekerja Muda yang telah memperjuangkan sampai dapat gaji minimum yang akan diperkenalkan pada bulan Januari. Bagi anak-anak muda yang minat dengan muzik dan juga untuk mendekati artis, kita ada BN Youth Music. Bagi anak muda yang minat kepada pidato, kita ada unit pemidato pemuda. Bagi mereka yang mengadu masalah, kita ada biro aduan komuniti. Bagi mereka di bandar, kita ada sekretariat bandar. Bagi mereka yang gemas media sosial,
kita ada unit media baru. Bagi mereka yang mau bersama dengan kita secara sukarela, kita ada Bian Youth Volunteers. Dan bagi anak-anak muda yang menyokong kita di universiti, kita baru saja telah menubuhkan Kelab Penyokong Barisan Nasional di peringkat IPT. Di perhimpunan ini, tuan-tuan dan puan, kita terus membawa suara muda. Bukan cukup sekadar kita gerak di bawah, tetapi kita juga melihatkan satu kepimpinan intelektual, menghasilkan idea kepada kerajaan. Apa lagi yang kita boleh buat? Kalau orang muda pada hari ini melihat kepada perubahan, Perdana Menteri Presiden sendiri kata tak perlu diubah kerajaan. Sekiranya orang muda nak melihat perubahan, kekal dengan Barisan Nasional, pelbagai transformasi akan kita bawa. ISA telah kita mansuhkan, AUKU telah kita pindah. Hari ini di Dewan ini, pada perhimpunan ini, pemuda telah mencadangkan untuk orang muda yang bankrupt dan muflis. Kita usulkan kepada kerajaan, buatlah supaya peraturan kebankruptan ini lebih mudah, supaya kita bagi peluang kedua kepada anak-anak muda dan juga kepada rakyat Malaysia yang muflis, supaya keluar daripada beban hutang. Kita cadangkan skim bantuan lesen Satu Malaysia ataupun BLIM, supaya orang muda yang tak mampu dapat lesen motosikal menunggang ini, yang hari ini Datuk Seri 20,000 orang muda tak ada lesen motosikal. Antara mereka yang dah keluar waran tangkap. Kerana apa? Ada yang cuai, tapi ada juga yang tak mampu nak bayar untuk dapat lesen tersebut. Oleh itu kita usulkan pemuda offer, supaya kita bagi diskaun 50% bagi anak muda, supaya mereka dapat lesen menunggang motosikal. Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan dan sahabat sekalian, semua perubahan ini sampailah ke pilihan raya, yang mana kita akan ada di Benteng Harapan untuk menentukan kemenangan Barisan Nasional. Semua ini telah merisaukan pihak lawan, pihak pembangkang. Mereka melihat pertamanya, tuan-tuan dan puan, pilihan raya kecil. Bermula daripada kebangkitan UMNO di pilihan raya kecil, bukan Bagan Pinang, tetapi sebenarnya pilihan raya kecil di Manik Urai di Kelantan. Yang Mahkamah Presiden telah memilih sebagai calon pilihan raya kita pada pilihan raya kecil di Manik Urai, calon muda, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kuala Kerai. Walaupun kalah, kita telah hanya kalah dengan tipis, berjaya mengurangkan majoriti PAS. Pilihan raya demi pilihan raya, daripada Manik Urai sampailah mutakhir di Kerbau dan Merlimau. Kita tengok saluran 3, 4, 5, 6, saluran muda, semuanya bukan hanya pulih, tetapi mendapatkan kemenangan mutlak kepada Barisan Nasional. Pengundi muda sudah kembali kepada kita. Lantaran itu, tuan-tuan dan puan dan sahabat sekalian, pembangkang melihat satu kerisauan. Apa yang mereka nak buat? Kalau itu pilihan raya kecil, tuan-tuan dan puan, cerita 2-3 tahun lepas, kebangkitan semula. Satu ketika dahulu kita anggap bahawa golongan ini terlalu kritikal, golongan muda tidak akan sokong Barisan Nasional dalam UMNO. Dalam pilihan raya kecil kita telah buktikan bahawa mereka telah kembali. Tetapi itu cerita 2-3 tahun yang lepas. Hari ini pula, tuan-tuan dan puan, apa? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kalau orang muda ini tidak boleh dipisah daripada media sosial. Orang muda tak boleh dipisah daripada Facebook, tak boleh dipisah daripada Twitter. Di situ kita boleh tengok siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih popular. Pada pilihan raya 2008, ada yang kata kita kalah disebabkan kita kalah dalam internet. Tetapi hari ini kita tengok, tuan-tuan dan puan, kita tengok kayu ukur populariti kepada generasi muda melalui media sosial. Kita tengok Facebook, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok Facebook, laman Facebook Presiden kita, kalau kita tengok berapa ramai penyokong laman Facebook Datuk Seri Najib, lebih daripada 1.25 juta penyokong untuk laman Facebook Presiden kita. Berbanding dengan ketua umum mereka, tak sampai 400,000. Tak sampai 400,000. Kalau kita tengok Twitter Presiden kita, pengikutnya lebih daripada 1 juta pengikut Twitter Presiden kita, berbanding dengan hanya 200,000 pengikut Twitter Ketua Umum. Lebih kurang sama pengikutnya dengan saya dan Datuk Seri Hishamuddin. Populariti dia, tuan-tuan dan puan, dari segi media sosial jauh lebih popular Presiden UMNO berbanding dengan Ketua Pembangkang. Hari ini satu lagi yang saya nak sebut, kayu ukur pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Satu ketika dahulu mereka kata pindah AUKU,
pindah akta universiti dan kolej universiti, bagi kebebasan kepada mahasiswa untuk berpolitik. Ada yang kata jangan. Kalau kita bagi kebebasan untuk mahasiswa berpolitik, ramai yang akan masuk pembangkang, ramai yang akan buka baju sokong pembangkang. Tuan-tuan dan puan, mereka pembangkang ini begitu kemaruk nak dapat sokongan daripada mahasiswa, mereka keluarkan janji-janji yang tak masuk akal. Hutang PT-PT yang tak payah dibayar. Pelajaran universiti yang hampir percuma pada hari ini, dia kata nak bagi secara percuma. Konon-konon nak memikat hati mahasiswa supaya kebangkitan universiti menampakkan bahawa generasi muda memihak kepada pembangkang. Kita tengok tuan-tuan dan puan, kalau itulah tawaran mereka kepada mahasiswa, referendumnya, penilaiannya adalah di kampus sendiri. 2 bulan yang lepas ada pilihan raya kampus, pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti IPTA. Kalau itulah referendum bagi penghapusan PT-PTN, janji pendidikan percuma pembangkang, antara janji mereka dan realiti yang kita bawa tuan-tuan dan puan, 18 daripada 20 kampus dimenangi oleh pelajar-pelajar pro aspirasi kerajaan yang menyokong kita. Hari ini tuan-tuan dan puan, senjata sudah makan tuan. Kalau dulu mereka kata AUKU dipindah, ramai masuk pembangkang. Hari ini tuan-tuan dan puan, AUKU dipindah, ramai lagi mahasiswa yang sudah buka baju menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Lantaran itu tuan-tuan dan puan, saya ambil cadangan daripada Klub UMNO Luar Negara yang diusulkan semalam. Ditubuhkan sebuah akademi kepimpinan yang boleh menyerap kualiti kepimpinan baru dalam UMNO. Saya dan putri kami mencadangkan dengan rendah diri kepada Presiden, marilah sama-sama kita usulkan dan minta Yang Amat Berhormat Presiden luluskan sebuah akademi kepimpinan untuk pemimpin-pemimpin muda dalam UMNO. Kita serahkan mereka masuk, kita serahkan mahasiswa masuk, supaya bukan hanya kita parti yang berkuantiti, tetapi juga parti yang berkualiti. Sidang perwakilan sekalian, akhirul kalam, bila kita bercakap soal golongan muda dan pemuda, kita sedia maklum tentang semangat dan harapan pemuda yang menggunung untuk menyertai barisan kepimpinan masa sekarang. Lebih-lebih lagi pilihan raya tak lama lagi. Lantaran itu kita tiba di persimpangan antara harapan dan kesetiaan. Walau di mulut kata faham, dalam hati tetap membuat dengan harapan. Apabila kita menghadapan dengan pilihan raya dan peralihan generasi, memang harapan itu ada di setiap pemuda. Tapi apa yang lebih penting untuk saya dan saya pergerakan pemuda Datuk Seri, keputusan siapa bakal turun padang sebagai calon dalam pilihan raya yang akan datang, kita serahkan kepada budi bicara dan kebijaksanaan mutlak Yang Amat Berhormat Presiden. Kita menginsafi doa yang kita selalu baca tuan-tuan dan puan, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah, yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Oleh dengan itu kita serah kepada Presiden. Kalau Presiden kata jadi calon, kita jadi calon. Kalau Presiden kata jangan jadi calon, kita sokong parti daripada belakang, penuh kesetiaan tuan-tuan dan puan. Pemuda tidak buta untuk memilih jalan khianat. Bila dihadapkan pilihan antara harapan dan kesetiaan, harapan pribadi dan kesetiaan kepada parti, tonggak kesetiaan lebih penting dalam perjuangan kami. Apa yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita gariskan sempadan. Contoh mereka yang tak menghayati erti setia kepada parti datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang berpaling tadah, ada yang keluar dari parti, ada yang sabotaj, ada yang mengugut, ada yang merajuk, semata-mata kerana tak sampai hajat di hati. Tapi sidang perwakilan, ramai lagi di dalam dewan ini yang ada di luar sana, yang hanya menonton di kaca TV, yang membaca melalui internet, kakak-kakak yang sanggup bersila di ruang lega berjam lama di luar sana, abang-abang yang bersandar di tiang dewan, yang tak punya apa-apa jawatan tapi tetap setia dengan parti. Itu arti kesetiaan yang sebenar. Muka-muka yang tak dikenali atau disanjung tapi tetap cekal menjunjung kesetiaan.
peti berisi kayu cemati. Kalau tak dapat bagai di hati, tetap berjuang sampai ke mati. Nasi lemak, buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Kami pemuda sudah bersedia, pantang berundur, mengarah tangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan syabat.